speaker ni, Cikgu Ali ni. Tapi semalam masa saya Zoom dengan dia, kita ada sesi dengan action team kan. So sempatlah saya Zoom dengan dia. Saya tertangkap perkataan yang disebut. Sebab saya nak tahu dia adalah seorang cikgu dan dia dah berkecimpung dalam dunia Herbalife ni dah 11 tahun, Masya Allah, lama sangat. Tapi dia kata dia nak share dengan kita semua petani, insya-Allah ada 185 supervisor dekat dalam. Dia nak share kenapa dia berada di dalam Herbalife ni, sebab dia kata ada satu momen tu yang dia fikir kalau dia buat bisnes jual nasi lemak lagi untung daripada dia buat Herbalife. Saya nak tahu sangat apa yang menyebabkan yang dia boleh cakap macam tu. So petang ni insya-Allah kita akan ada special slot dengan Coach Ali ni, cat team member Coach Ali, dia akan share dengan kita apa yang menyebabkan dia boleh cakap macam tu dan what makes him stay tak buat bisnes nasi lemak tu dan berada dalam bisnes sebelah ni. Subhanallah. Speaker kita dah ready ke sebelum tu? Saya nak tengok kejap. Sebelum tu saya nak tanya, semua orang excited ke? Semua orang excited ke untuk kita menjemput Millionaire Team Member Coach Ali? Subhanallah. Saya nak tengok dia ada tak? Dia punya. Di darat, di air, siapa hamba keikhlasan, keagungan kasih merubah takdir. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu. Ku berserah diri. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu. Di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Okay, siapa yang nak lap air mata boleh lap air mata dulu. Okay. Saya pun cover-cover je lah. Okay, no problem. Okay. Nak dapat feel jadi feel lain pula. Alhamdulillah. Saya mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah saya bersyukur sangat-sangat kerana hari ini diberi peluang untuk saya berkongsi dengan rakan-rakan pagi tadi dengan rakan-rakan daripada senior kita, senior di dalam grup, rakan-rakan yang belum supervisor, dan petang ni saya dapat berkongsi dengan rakan-rakan nampak ke saya nangis? dapat berkongsi dengan rakan-rakan supervisor yang mungkin ada new supervisor. Saya baca tadi ada new supervisor, mungkin ada yang dah 1 tahun supervisor, 3 tahun supervisor, kan, 8 tahun supervisor ke, ataupun dulu dah whole team, sekarang ni jadi supervisor, baru naik supervisor balik. Tak kisah
di mana pun anda berada sekarang ni, kan, kita berada dalam satu majlis ilmu yang anda juga nak mendengar kisah seorang supervisor. Kan? Saya juga seorang supervisor yang insya-Allah pada tengah hari ni ataupun petang ni saya bukanlah nak mengajar anda, bukanlah nak tunjuk cara yang betul, apa yang salah, tak. Tapi saya cuma nak berkongsi lebih detail lagi. Tadi mungkin anda dengar secara umum kan, saya nak berkongsi lebih detail lagi berdasarkan adalah soalan-soalan daripada komiti, insya-Allah saya akan selit-selitkan, saya akan masukkan. Ada yang tanya kenapa berhenti kerja ada, kenapa berhenti jadi cikgu, berapa lama dah berhenti jadi cikgu. Okay, insya-Allah akan terjawablah pada hari ini. Dan apa kalau ada nama-nama yang saya sebut, ada gambar-gambar yang mungkin ada gambar anda dalam ni, saya minta izin dululah. Mungkin ada gambar tim saya dalam ni, ada gambar tim lain pun ada, rakan-rakan yang dulu sama-sama pergi event, saya akan berkongsi dengan anda insya-Allah. Bagi supervisor baru, mungkin ini satu new story for you, tapi anggaplah ini cerita purba orang Herbalife. Kan dah 11 tahun ni kira purba jugalah. Kisah-kisah purba orang yang masih berada di dalam Herbalife ni. Kerana bagi saya setiap organisasi, apa-apa pun organisasi di dalam dunia ni, dia ada orang masuk dan keluar. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dilahirkan di dalam satu keluarga. Ayah saya founder kepada satu NGO ataupun jemaah Islam lah dekat Malaysia ni, dan saya dibentuk hidup di dalam kehidupan berorganisasi ayah saya. Kan? Jadi saya nampak di depan mata orang yang datang dan pergi, orang datang cinta, pergi dengan benci ada, kan? So macam-macam. Kepelbagaian tu, benda tu dikongsi. Mak saya, arwah ibu saya dia kongsi kat saya, dia kongsi dengan anak lah. Kan? Dia cerita kat saya macam-macam lah. Dan itu menjadi satu kekuatan saya nak berorganisasi. Kan? Mungkin anda tak pernah berorganisasi, tapi once you jadi supervisor, the next step is you will build an organization. Kan? Tak boleh tidak. You takkan boleh lari. Tak ada orang naik dalam Herbalife ni seorang-seorang dia nak naik. Tak ada. Okay. So you need to build organization. Dan organisasi ni bukanlah datang daripada bukan kita boleh jadikan kucing kita sebagai supervisor, tak. Organisasi ni manusia, kan? Jiran sebelah ada, jiran sebelah menyebelah ni pun mungkin bakal organisasi kita tak tahu, kan? Mungkin adik kita bakal organisasi kita. So itu kefahaman yang first saya nak letak supaya anda faham. Okey, organisasi bukan kucing tak boleh, tak boleh masuk dalam organisasi kita, kan? Sebab dia tak boleh buat IC. Okay. And then you tulis ada satu, saya harap supervisor yang datang hari ni, kan, kita bukan datang nak belajar untuk tambah pendapatan. Mungkin tak tahulah, mungkin ada anda dah dengar, nak tambah pendapatan kena datang belajar, yes. Tapi saya nak beritahu kat sini, you all boleh tulis, dan kita datang belajar, datang ke event, stick to event ni bukan untuk tambah pendapatan. Kan? Secara realistiknya, kita datang ke event ni untuk jadikan diri kita lebih wiser. Kan? Bersedia untuk menerima pendapatan yang banyak. Supaya you lebih bersedia, lebih cerdik untuk menerima pendapatan yang banyak. Tak ada orang join Herbalife bulan lepas bayar 109, bulan ni pendapatan dia dah 40,000. Tak ada. Kan? Mungkin ada, tapi kat mana feel dia tu, kan? Saya tak pastilah. Mungkin ada, kuasa Allah kita tak tahu, tapi tak sesuai. Begitu tak sesuai. Sebab kita bukanlah fokus kepada itu. Tapi mustahil tak kita nak capai 50,000, 100,000, tak mustahil.
Anda yang supervisor yang hadir hari ini, yang mungkin supervisor baru, yang mungkin baru RM60 ke RM30 ke, kan? Tak mustahil. Saya nak bagi tahu tak mustahil. Kan? Sebenarnya tak mustahil pun. Okey? Ingat kita datang ni bukanlah nak belajar, nak buat, nak dapat duit yang banyak, kan? Tapi kita nak belajar, nak datang event ni supaya kita bersedia untuk mendapat duit yang banyak. Bayang kalau saya lah kan, 1 tahun dah buat Herbalife, tiba-tiba Allah bagi RM50,000, tiba-tiba sila-sila habis dah aku. Macam-macam. Culture shock. Culture shock. Sebab saya memang lahir daripada keluarga yang sederhana, jaranglah dapat benda-benda yang mewah ni, dan kita pun teringin nak pakai baju yang mahal, kasut yang mahal apa semua kan. Tapi Allah tak bagi semua tu. Allah bagi saya melalui proses dulu. Dan proses inilah yang saya akan berkongsi dengan anda. Ini proses saya. Mungkin ada sebahagian daripada cerita-cerita yang saya nak kongsi dengan anda nanti yang akan mungkin anda akan terkesan lah. Mungkin ada kisah, oh ni macam nak kisah hidup aku. Sebab itu yang saya dapat sepanjang saya pergi event di dalam Herbalife ni, kan, ada keluar sampai menangis-nangis, ada masa Pak ada daripada Indonesia, Pak apa tak ingat lah. Yang tu saya keluar cari world team saya, dia pun duk menangis, saya peluk dia, saya menangis. Kan? Kemudian masa Garen Jones datang Malaysia. Siapa yang sempat masuk ke tiket paling murah kat dunia tu, tiket motivasi paling murah kat dunia. Garen Jones punya tu sampai sekarang kalau saya cerita balik, kita akan rasa macam Pak Sintong. Yes. Tu. So kisah setiap event ada kisah tertentu yang mungkin akan memberi efek kepada kita punya kisah kita di dalam Herbalife. Okey? You supervisor baru ke, supervisor lama ke, setiap hari kita membina kekuatan. Ingat setiap hari kita membina kekuatan kerana apa? Satu kekuatan yang manusia jarang perasan ialah kekuatan hidup. Allah bagi hidup. Kekuatan Allah bagi kepada manusia, kepada kita ni adalah kekuatan hidup. So saya selalu dengar daripada presiden tim saya, Ustaz Azman. Dia cakap lupa dah, sebut nama Ustaz lupa dah. Okey. Kekuatan hidup tu kan, Allah bagi hidup. Jadi start strong. Perkataan Ustaz tu start strong. You know, every day kan Allah limpahkan kasih sayang kepada kita untuk bernyawa, dapat bernafas. And then pada hari yang sama, you all down, tengok customer, tengok rakan reject, tengok hari ni pagi ni lead masuk tak banyak, kan, tengok tak ada orang like apa semua, dan kita bagi benda tu kan kepada diri kita, padahal Allah dah bagi kita hidup, kan. Manusia berkongsi, ni rakan kita berkongsi, start strong. Okay, every day we need to start strong. Saya memang pegang kata-kata Ustaz tu. Dia tak ada finish strong. Finish strong is bila kita mati nanti. Kita mati nantilah kita nak kita ni mati dalam husnul khatimah. Itulah finish strong yang sebenarnya. So every day when Allah bagi kita kasih sayang dengan hidup, kalau you dengar lagu tadi dan menghayati dia, you akan perasan bahawa kan kita ni terlalu lemah lah di sisi Allah, kan, dan kita perlukan Allah, kita perlukan Tuhan, kita perlukan kasih sayang Tuhan, kan. Siapa pun kita, agama apa pun kita perlukan kasih sayang Tuhan, kan. Kerana dialah bagi kasih sayang kepada kita, dari situlah untuk kita teruskan kita punya start strong every day, even though that day is the worst day of your life, kan. InsyaAllah. Okay, next. Panjangnya intro. Apa dia orang cakap hari ni saya ada masa 3 jam Okay. Jangan main-main kami keturunan saya Ustaz Azman ni boleh cakap 3 jam tanpa henti. Okay. So this is me, seperti anda tengok tadi.
Apa? Sekejap saya tunggu. Okey, dah unmute dah. Apa? Terima kasih kerana bagi keluar suara. So saya akan alert sikit. Terima kasih. Terima kasih juga pada ni yang tolong unmute. Okey. So kalau you tengok saya dulu memang sebelum ni saya cerita saya memang seorang yang manusia biasa-biasa saja, kan, keras kepala, degil, semua tu ada. Sombong tak ada. Dalam diri manusia kita tak dapat nak elak benda tu, kan? Tapi bila kita sedar bahawa hak-hak tu, hak sombong, hak itu semua hak Allah, kan. Jadi kita akan sedar bahawa kita ni nak sombong macam mana pun, kalau Allah nak susun, kan, benda yang kita tak suka, kan, kita boleh berubah dengan benda kita tak suka tu. Kan? Kita tak suka pada awal dia. Kalau you dengar tadi saya share kat ni kan, saya reject 2009. 2009 saya reject dengan penuh sombong, saya reject. Saya sendiri rasa saya sombong betul aku masa tu. Sebenarnya waktu tu saya kalut. Saya kalut sangat sebab telefon saya tertinggal daripada pagi. Saya kerja dekat Hulu, sekolah pendalaman, naik motor. Kalau Ustaz Azman dia boleh naik kereta ataupun naik motor, kan. Tapi selalunya naik motor lah. Kesian tengok motor dia dulu. Ada lagi tak motor tu? Tapi memang kesian lah. Tu terus terang saya cakap, kesian tengok motor tu. You bayangkanlah. It's not, bukan ringan 130 kg tu, berat. Okey. Alung naik, masya-Allah. Warisan. So begitulah saya, kan. Saya benci sebelah pada mula dia, bukan benci, kita tak suka produk-produk sebegitu. Saya tak percaya produk-produk sebegitu. Datanglah apa-apa jenama pun, kan. First dulu yang famous adalah, kita tak payah sebutlah apa-apa jenama tu, tak penting. Tapi benda-benda macam tu jadi saya punya ni, sebab saya ni memang banyak bergantung dengan internet daripada dulu. Start habis SPM, kan, saya start chatting, suka belajar macam mana nak hack komputer orang apa semua, kan. Saya boleh ni nak hack komputer anda semua. Nak tiba-tiba nak hack ni boleh. Okey. Jangan takut, tak hack lah. Tapi apa pun saya tak boleh nak hack, nak bagi RO saya jadi 200,000. VP supervisor. Kalau boleh hack benda tu, memang senang lah, kan. Tapi tak boleh nak hack. Kita kena hack jiwa kita. So this is first time saya hack saya punya attitude saya dengan yang sombong tu bila mak saya meninggal dunia. Gambar next apa tengok telefon. Saya dulu bukanlah tak aktif, sangat aktif. Sama macam Ustaz Azman, kalau tanya dia wasit silat kot, kan. Jurulatih pusat ko. Bukan orang tengok, bukan orang kesian kat dia. Dia cerita sendiri, bukan orang kesian kat dia, orang kesian kat tali Epsilon tu orang kesian. Kan? Jurulatih pusat ko. Tapi sebenarnya kita lupa satu benda, iaitu kita tak jaga makan. Kan? Kita tak jaga makan. Saya bukanlah tak membaca pasal pemakanan yang sihat, membaca. Saya dulu masa gemuk, nangis-nangis tengok Biggest Loser. Tahu rancangan Biggest Loser, kan? Bila daripada gemuk jadi kurus, lepas tu keluarga jumpa perubahan tu berlaku, kita nangis-nangis tengok. Tapi nangis sambil makan burger. Tengok Biggest Loser. Sambil makan nugget apa semua. So kita tak jaga makan je. Dan pemakanan tu ada orang, dia ada ilmu tapi dia masih ignorance. Ada same as me. Sama macam saya. Kalau anda orang yang ada ilmu sebelum ni tapi ignorance, kita buat tak tahu. Dan kita tak nak ambil tahu. Bila ada orang nak share ilmu, kita terus ban orang tu. Ni MLM, aku tak nak dengar. Kan? Ini produk timbang kilo je ni, aku tak nak dengar. Yes, kita kena dengar dan kaji dan nilai. Kan? Kita kena tengok syarikat ni syarikat apa. Kan? Syarikat kilang kat Sungai Petani ke? So semua benda tu kita kena tengok. Sebelah ni syarikat apa? Berapa puluh tahun, kekuatan ekonomi dia, kekuatan dia punya ni, adakah dia public company? You know what is public company? Supervisor ada tak tahu apa tu public company? You kena tahu ni. You lesen supervisor adalah lesen company bagi kepada you, kan? Di atas usaha you bakal dapat banyak benda di dalam supervisor. Ini for new supervisor.
you boleh qualify promotion, you boleh dapat macam-macam hadiah, you boleh dapat keuntungan, you boleh dapat RO. So tahniah untuk all new supervisor. Kan? Ini lesson yang Herbalife bagi, bukan satu yang apa berikut. Aduh. Okey, saya tahu CR ni. CR ni mesti Rudy ni. Kan? Okey. So saya tak jaga makan dan itulah bila saya ubah, saya hack satu attitude saya, iaitu saya cuba mendengar. Kan? Okey, next. Alhamdulillah, kan, kita cuba untuk dengar walaupun setelah menghadapi selepas kematian ibu saya, kan, barulah datang keinsafan untuk saya bermula nak cari makanan sihat, nak ubah makanan sihat. Kali pertama tu memang buat oat lah, kan. Orang nak kurus ni memang makan oat lah, pagi-pagi suruh bini buat oat lah. Pagi-pagi bini, minggu pertama memang banyak macam-macam buah bini letak. Bini saya yang lelaki nak kurus ni. Kemudian dah minggu kedua dia makin kurang dah. Dia dah mula 2 jenis buah, 1 jenis buah. Dah minggu keempat hujung bulan tinggal oat saja dah. Bila dah tinggal oat saja tu tak adalah lelaki nak makan ambil hati, keluar pergi makan mi goreng kat luar. Kan? Jadi barulah saya terjumpa Allah susun saya terjumpa satu kelab nutrisi. Kan? Saya ni memang susah nak disiplin. Saya ada masalah disiplin dan sekarang tu bukan benda tu jadi masalah. Yang penting saya perlu buat je. Dan sekarang ni saya tahu, rupanya aku dah berdisiplin selama 11 tahun tu. Kan? Sedar-sedar saya dah disiplin selama 11 tahun. Sekejap. Abang, saya ada training. Okay. Sorry. Orang nak pasang Unify, saya panggil nak perbaiki Unify. Line saya tak berapa elok. Jadi dia nak datang baiki. Waktu training pula, tak sempat. Tak apa, kita teruskan. So, saya habiskan program tu 30 hari selama 4 bulan. Nampak tak betapa disiplinnya saya? 4 bulan saya habiskan. Dan kelab tu dia nak tutup dah masa tu. Kelab tu dia nak tutup dah, tapi datang pula Cikgu Ali ni ambil program sebulan. So dia tangguh lagi sebulan. Rupanya Cikgu Ali ni 4 bulan baru habis program. 4 bulan dia ni. Memang selepas tu saya daftar member, memang lepas tu dia tutup. Saya tercari-cari sampailah saya jumpa J. Saya jumpa kelab J. Boleh next tak? Dia tulis apa? Sampailah saya jumpa kelab J ni. J ni saya mula-mula saya tak tahu pun dia ni dia bukanlah my sponsor, tapi saya anggap dia sponsor saya. Kan? Sebab memang sponsor saya tu 4 bulan tu je. Kan? Dan nombor dia saya masih ada dan saya masih mesej. Cuma tak ada apa-apa balas lah. Entah terhantar ke siapa-siapa, entah saya pun tak tahulah. Jangan terhantar ke Ratu Unduk Ngadau sudahlah. Orang Sabah. nombor Sabah lah, kan. Kalau ni saya promote Herbalife lah, 370. Okay. So ini sponsor saya. Yang saya cerita tadi, kata-kata dia, saya first jumpa dia, saya nak pergi satu event yang dia jemput, saya punya ada kawan saya jemput. Dia kata, saya duk pergi satu kelab ni, kelab J punya supervisor, and then kawan tu jemput pergi, and then saya pergi. Saya pergi HOM ni, event macam ni lah lebih kurang, cuma offline. Saya pergi tu, mula-mula yang sambut saya adalah J. Dia suruh saya tulis nama. Dia duduk kat meja tu. So I think dia tengok muka, tengok atas bawah kan, macam Nepal dia. Saya bukan nak ni tapi memang this one lah yang ubah, yang banyak bagi mentor for me. Kan? Itu dia tak kisah pun. Kan? Sebab dia tahu, dia memang seorang pendatang dengan izin. Dia datang dengan izin, tapi sangat berpelajaran tinggi dia dekat Nepal. Sebab itu dia datang sini, vision dia sangat tinggi. Dan kata-kata dia ni, saya jarang jumpa orang Melayu boleh keluarkan kata-kata macam ni. Kan? Walaupun saya susah nak translate, mula-mula first time saya tengok naik pentas, J ni yang naik pentas. Dan dia share gambar dia, and then kata-kata ni, bina kisah hidup anda di dalam kisah hidup orang lain. Saya duk cuba translate kan. Saya rasa ini macam sistem, macam saya suka ambil perumpamaan tau. Perumpamaan
kisah Nabi lah. Kita daripada kecil dicerita tentang kisah Nabi. Kemudian saya duduk dalam keluarga pun, keluarga yang memang dalam NGO dakwah kan. Jadi saya dapatlah juga input asas dakwah Nabi kan. Jadi asas dakwah Nabi tu memang memang ganggu betul lah. Sorry. Betul bang. Saya ada event kat online saya. Abang ketuk rumah dah ada isteri saya kat dalam. 87 ada Ford Ranger pula. Ford Fiesta. Okey. Sorry. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Tu dia. Keluar utara kan. Unify datang Ford Ranger pula tersebut. Okey. So kata-kata ni bina kisah hidup anda di dalam kisah hidup orang lain. Saya dapat ambil perumpamaan satu lah, contoh dalam pembinaan dakwah Nabi. Dan ni saya sebagai Muslim lah, saya ambil contoh. Saya faham tentang dakwah Nabi ni. Nabi Muhammad ni dia membawa kesan kepada orang lain. Maksudnya kisah Nabi ni sampai sekarang kita terkesan dengan kisah dia. Betul tak? Kan? Tapi adakah kisah Nabi saja? Tapi Nabi tunjuk bukti bahawa kisah sahabat-sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ulama-ulama juga menjadi kisah, menjadi panduan kita, betul? Kan? Jadi tak salah kalau rakan-rakan pun, manusia lain pun boleh ada di dalam kisah hidup kita. Kan? Dia boleh menjadi kita punya macam kisah dia ada dalam kisah hidup kita. Jadi panduan kepada hidup kita. Kita masih lagi berlandaskan kita punya kepercayaan masing-masing, ikut bangsa masing-masing, ikut budaya masing-masing. Tapi ada satu, iaitu kita boleh bina kisah hidup kita di dalam kisah hidup orang lain. Walaupun katakan kita tak ada nanti, kan? Saya berdoa lah, mana tahu Allah ambil nyawa saya. Tapi Ustaz Azman sebagai mungkin saya punya koci dulu, dia masih menceritakan tentang saya. Kan? Masih berterima kasih, masih mendoakan. Doa tu penting. Kan? Jadi itulah yang kita nak. Saya tahu anda semua supervisor dalam ni, tak mungkin anda masuk jadi supervisor saja-saja kosong-kosong. Kan? Mesti anda ada seorang ataupun dua orang rakan yang anda masuk ke dalam grup coaching. Yang di dalam grup coaching tu, dia mendapat pelbagai input yang positif. Bayangkan pagi-pagi ada kelas ngaji, kemudian ada OBC, ada breakfast club, and then you bagi topik di dalam grup. Kan? You bagi support lagi energy kepada rakan you. So that one actually you membina sesuatu di dalam kisah hidup dia. Ingat you sedang membina sesuatu walaupun 4 orang saja. Kan? Jangan risau. Sebab ini adalah game duplikasi. Ingat game duplikasi ni nampak Nabi, saya bukan nak bayangkan sama macam sebelah punya ni tau. Tapi perumpamaan jalan dakwah Nabi ni juga menggunakan duplikasi. Kan? Dia panggil raqais, ada pelapis. Dia ada pelapis dia. Dan pelapis itu mesti melakukan benda yang sama. Benda yang sama. Sebab itu hadis Al-Quran terjaga daripada dulu. Sebab orang menduplikasi benda yang sama. Itu best dia duplikasi. So, you buat yang betul sekarang, you akan duplikasi benda yang betul dan insya-Allah dia akan memberi kesan yang luar biasa insya-Allah. Okay, next. So, sebelum tu please tolong ucap jika anda ada coach anda di dalam ni, cakaplah terima kasih kepada dia ke, doakan dia semoga dia berjaya. Upline ke, downline ke, terpulang lah. Kalau katakan upline tak ada, upline ke, siapa-siapa je lah. Ucapkan terima kasih, doa tu penting kerana bila orang yang membaca doa tu, mungkin coach anda dia baca doa anda dan dia akan doakan anda semula. Kan? Kita saling mendoa sesama kita insya-Allah. Ini downline saya ajar. Selalu doakan orang dan orang kita pun doakan semula. Okay, this is my journey. Semua supervisor ada journey kan. Anda semua ada journey. Yang new coach, new supervisor. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah.
Ini juga duplikasi belajar untuk jadi untuk sampai benda baik you berkongsi, ramai yang akan buat. Kan? Dan kita akan duplikasi benda ni. Ini pun diajar oleh mentor saya, downline saya. Mentor saya, downline saya. Kan? Nanti saya cerita. Okay, this one is my journey. My supervisor start 2011. Saya jadi supervisor, saya bayar 11,000 untuk jadi supervisor. Saya cuma dengar satu perkataan dia daripada J di dalam kelab nutrisi. Dia tanya saya, cikgu tak nak jadi supervisor? Kan? And then saya buat pandai-pandai sendiri. Ni dia panggil bodoh-bodoh. Yang betul-betul bodoh-bodoh inilah. Inilah yang betul bodoh-bodoh. Bukan rendah diri ni. Ini betul bodoh-bodoh. Saya pun bodoh-bodoh lah pergi. Tak nak pergi bertanya J ke apa. Bayangkan coach cakap depan mata ni, tak nak jadi supervisor. Kot lah kita nak tanya macam mana jadi supervisor tu kan. Saya pergi ke HQ, saya tanya HQ. Kan? Kalau saya nak jadi supervisor ada berapa baki lagi. And then HQ pun bagi tahulah cikgu punya dulu 5,000 BP. Kan? Cikgu ada baki dalam 3,000 lebih lah. Hampir 4,000 BP kata kan. Saya kata dalam duit berapa? Dia kata terpulang lah ni dalam belah-belah ribu. Saya pun balik, belah ribu. So saya terfikir waktu tu apa yang saya perlu lakukan. Sebab benda ni awak bayangkan saya daripada daripada pengguna 1 tahun. Kemudian saya mencari balik Herbalife kan. Saya guna sendiri, saya cari balik kelab, and then saya mula berminat dengan bisnes Herbalife 1 tahun selepas. You all boleh katakan dalam masa 3 bulan you all dah diserap di dalam satu sistem kan. Tapi tolonglah saya nak beritahu supervisor dalam ni, tolong jangan jadi bodoh-bodoh macam saya dulu kan. Gunakan coach anda sebaiknya. Apa yang dia tak nak terang pun kita tanya kan. Dia tak pernah terang pasal 35, tanya dia, coach 30 pasal active world team SV kan. Tanya coach cerita kat saya pasal active world team boleh tak kan. Sebab saya sendiri menyesal, saya tak pernah pun cerita dengan Ustaz Azman dulu pasal active world team kan. Saya cuma cerita kat dia pergi event belajar kat event. Memang dia pergi event lah, tak pernah dia tak pergi event kan. Tak ajak pun dia pergi kan. Sebab kita asyik cakap no problem pergi event, no problem pergi event. Tiru Mak Huge kan. Mak Huge dia nak belanjakan semua untuk kajian Sheikh tu kan, kena habiskan 100 juta kan. Dia keluarkan semua. Kerani dia datang kata ni habislah duit kita dalam ni, bagi kat doktor untuk kajian kan. Mak Huge cakap no problem kan. Ini baru deposit. So kisah tu yang menjadikan perkataan no problem saya tu dengan siapa pun. Even you are down now, walaupun you sekarang down, terpaksa jual nasi lemak ke apa saja kan, no problem kan. Yang penting dalam Herbalife ada benda semudah-mudah untuk anda lakukan kan. Paling mudah untuk anda lakukan. So saya tunjuk kat sini 2012 saya jadi world team kan. Daripada 2011 saya ambil masa 1 tahun. Macam mana dapatkan baki 4,000 tu? Saya balik rumah, saya sebelum tu saya ada plan lah, exit plan saya nak jadi seorang jurugambar profesional. Dan saya amat yakin waktu tu lah, saya amat yakin saya akan ada satu studio gambar. Memang rakan-rakan kat taman pun apa-apa gambar ni ahli tukang gambar lah. Kira bab-bab ambil gambar ni ahli lah. So saya dulu saya buat macam saya buat Herbalife juga. Saya nak ambil gambar, saya banyak belajar. Saya pergi event. Saya belajar dengan jurulatih kan. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk adalah 40 orang MK Land panggil untuk jurugambar terbaik Malaysia, 40 orang, jurugambar baru terbaik. Dia panggil untuk pergi ke dia punya resort untuk 10 hari 5 hari punya ni lah, dia bagi offer free semua kan. Waktu tu memang saya fikir this one is my exit plan kan. Tapi bila saya nampak Herbalife ni bagi result pada saya dan kawan-kawan saya mula membeli dengan saya kan, kawan-kawan mula membeli dengan saya mula dapat untung 400 kan. And then saya mula excited lah. Saya mula excited, saya jual
Saya jual barang kamera saya. Saya jual barang kamera. Modal saya beli barang kamera tu, cikgu ni tau. Cikgu nak dapat mana 40,000 kan. Buat hutang bank rakyat lah. Saya hutang bank rakyat tu. Beli lens 10,000, beli body 14,000, ada 2-3 lens 3,000 apa semua kan. Banyak. Banyak benda. Dan body pula bukan satu. Orang main kamera ni bohong lah terus. Ni kan, dia mula-mula beli satu, kemudian upgrade lagi mahal. Kan? Baik you mula-mula bayar 370, kemudian bayar 2,500, kemudian tiba-tiba tahu-tahu dah supervisor. Kan? So kat situ saya dah saya nampak satu exit plan for me lah. Kan? So saya jual tu saya jadi supervisor. Isteri pun waktu tu memang tak yakin lah. Kan? Abang nak buat MLM, betul ke? Kan, selalu perempuan je. Analogi juru foto. So memang saya bagi tahu kat isteri tak apa. Yang penting abang ada result, kan? Abang ada result, yang penting abang ada result. Waktu tu saya stick to the result lah. Memang result lah, kan? Saya beli produk 4,000 VP tu, kan, habis dekat saya dengan ada saya buka kelab tu, saya bayar gaji kat seseorang, kat anak murid ustaz kot saya rasa. Kan? Dia kurus, dapat shade free, dia kurus, saya kurus. Kan? Kurus sampai 62.9 kg. Saya turun berat. Sampai hampir 50 kg lah. Tapi sekarang saya suka sebut 40 lah. Sebab saya rasa macam tak valid lah yang tu kan. So saya ambil yang balance punya, saya makan balance. Saya turun dalam 45 kg macam tu balance. Mahani, yes. Dan alhamdulillah, walaupun itu memberi kesan kepada kelab saya, kan? Daripada Mahani itulah. Mahani itu anak murid kepada ustaz, anak murid kepada Kak Lim apa semua kan. Mahani itulah memberi kesan kepada dia datang. Datang ke kelab. Masa tu kelab memang ramai orang, 40 orang. Dan alhamdulillah pelbagai cabaran lah. Ni saya jadi world team, kemudian get team 2013, dan daripada 2013 tu itulah proses dia panggil. Ini the best journey in my life. Nak pergi ke get to 5 2020 dan 2021. Ini saya sebut bagi yang faham je. You bayangkan saya active world team 2012. Saya active world team 2012 dan the first dan itulah last saya punya active world team. Saya tak malu nak cerita sebab this one is journey. Everyone have their own journeys. Saya tak nak cakap kalau you tak jadi active world team setiap tahun you tak boleh berjaya jadi press team, tak. Kan? Semua kuasa daripada Allah. Apapun. Yang penting kita istiqamah duduk di jalan yang sama. Buat benda yang sama. Kan? Buat benda yang sama, buat benda basic. Jangan change the game. Change the tactic. Okay? Change the tactic. Dan alhamdulillah Allah nak bagi saya get to 5 pun saya tak achieve lagi active world team. Kan? Saya get to 5 pun saya tak achieve. VP nak touch tak boleh touch. Kan? Padahal waktu tu boleh tapi saya anggap biarlah benda ni jadi proses. Kan? Proses untuk saya belajar lagi. Apa lagi kesilapan saya? Kan we need to start strong. Every day we start strong kan. So alhamdulillah bulan 1 kan, bulan 1 sampai inilah alhamdulillah Allah bagi saya dapat lebih daripada boleh achieve saya punya 5,000. Padahal dulu 2012 saya boleh achieve lah 5 angka apa semua tu kan. Tapi benda tu boleh hilang. Kerana apa nanti saya akan kongsi. Okay, next. Dengar ke? Okay. Ada berapa NC? Saya jadi supervisor tak ada NC apa-apa. Selepas jadi supervisor tu baru cari newcomers. Saya jadi supervisor tu barulah saya start telefon abang, telefon kakak, kan? Telefon ni saya telefon abang dulu. Kan? Sebab bulan pertama saya dengar daripada J, dia cakap supervisor ni dapat duit. Kan? Masuk 15 bulan. Jadi lepas saya beli 11,000 tu, kan? Bulan pertama dah fully qualified tu, saya tunggulah 15 bulan. Kan? Tunggu 15 bulan tak ada. Ada berapa puluh ringgit je. Ada berapa puluh ringgit je. Saya rasa macam tipu je ni aku dah buat supervisor. Padahal saya yang bodoh-bodoh.
kan, tak tanya dia pun, tak jumpa dia pun. Saya ni, and then bila pasal duit, bak duit nak berkira. Tengok duit tak masuk dah, mulalah sentak. Bulan kedua tengok masuk dalam 400. Saya pun pelik lah tanya J. Kata masuk duit, kenapa tak masuk? Kamu dengarlah cerita kisah supervisor yang bodoh ni supaya kita tak jadi bodoh sekarang. Kan? Jadi saya tanya kenapa tak masuk? And then J cakap macam mana nak masuk? Cikgu kena ada downline lah baru boleh dapat persen tu kan, wholesale benefit tu kan. And then saya start lah telefon kakak saya, telefon abang saya. Abang saya sebab dia berminat tengok saya punya perubahan kan. Kakak saya pun berminat. And then abang saya cakap abang dah daftar lah dengan ni dekat HQ, abang pergi HQ sendiri. Dia pergi HQ sendiri, kemudian dia jumpa Hafiz Tuan. Hafiz Tuan dengan Mariam, dia daftar dengan itu. Okey, saya pun redha lah, tak apa. Kemudian kakak saya call dia kata dia dah daftar dengan Dr. Idrus. Masa tu Dr. Idrus. Sekarang ni dia bawah Fatihah kot rasanya. Bertukar-tukar lah. Pelik semua abang saya tak ada siapa pun di bawah organisasi saya. Okay, no problem, tak ada masalah. Yang penting semua terkesan daripada apa yang kita lakukan kan, daripada 11 syekh kita, mereka terkesan sampai sekarang. Sampai sekarang mereka terkesan. Even doktor tanya cikgu diploma, bukan senang. Saya waktu tu bangga gila. Doktor call tanya, ni abang nak makan macam mana ni? Tengah hari nak makan macam mana? So kita rasa siapa yang doktor ni? Aku ni belajar diploma je. Kan? So supervisor adalah decision. Whatever mistake you make, you nak jadi supervisor, jangan rasa itu satu kesalahan. Kalau katakanlah you burn you punya duit ke kan, dan banyak produk kat rumah ke, jangan biarkan produk tu dekat rumah. Dan jangan terus kecewa, jangan terus ni. Kan kita ada banyak beribu kawan-kawan Herbalife dekat Malaysia ni, tulis dia kat FB. You boleh cari, you boleh tanya, you boleh belajar. Kan? InsyaAllah saya percaya. Inilah yang saya dapat, kasih sayang daripada rakan-rakan lain. Kenapa saya boleh bertahan dalam Herbalife ni adalah kerana kasih sayang daripada rakan-rakan Herbalife yang lain. Crossline, sideline, downline. Kasih sayang mereka ni lah yang menyebabkan saya bertahan. Silaturahim tanpa batas. Okay, next. Saya buka kelab. Waktu tu abang tanya kakak semua tak ada ni kan. So saya buka kelab. Saya cari seorang budak baru habis SPM, tu yang Mahani tu lah. Adik Mahani tu. Saya bayar dia gaji sebab saya cikgu. Jadi saya boleh datang kelab petang je. Kan? Jadi Mahani itulah yang ni. Saya cuma ajar dia, bawa dia pergi event, dia dapat result, dapat free shake pagi, shake petang. Siapa tak nak kan dapat free shake pagi, shake petang. Tapi luar biasa dia dapat result dan dia mula memberi kesan kepada cikgu-cikgu dia. Dia mula cerita. First saya buka kelab memang saya jemput jiran-jiran lah. You all kalau first jadi start nak ajak orang kan, mesti kita kena cari COI dulu. Kan? Yes, memang promotion secara orang kata secara luaran ni ataupun cold market ni memang sesuai untuk kita belajar. Kan? Kita kena buat juga. Tapi sebenarnya banyak COI kita. Yang kita perlu bantu, kita perlu bagi kesedaran. Ada orang mungkin dia sedar 1 bulan dia baca mesej kita dia dah sedar. Ada orang 8 tahun. Saya ada new supervisor hari ni, masuk hari ni, selepas 5 tahun. Selepas 5 tahun. Baru dia sedar macam mana dia nak jadi supervisor dan dia dapat jadi supervisor. Kan? So no problem. Tak ada masalah. Kalau saya boleh tunggu, saya boleh bersabar daripada 2013 hingga 2020, 8 tahun kan. Saya bukan nak suruh anda jadi macam saya tak. Tapi dengan apa yang mudah sekarang ni, kan? Sekarang ni sangat mudah. You tak perlu bayar deposit untuk buka kelab. Tahu? Kan? You cuma kan kena rajin sikit je buka grup baru. Rajin sikit je nak buka grup baru. Kan? Dan nak belajar copy paste. Nak belajar bagi energi. Semua tu boleh dapat kat event. Saya dulu buka kelab, saya jemput kawan-kawan apa semua. Mula-mula kawan-kawan datang lah. Okay, next. Kan? Awal-awal datang, tu ada kawan yang baju seluar belah merah tu. Seluar tu custom made tau.
Ha? Ha. Jangan main-main keluar custom made tu. Comel je kan. Nampak? Saya memang saja bagi kerusi macam tu kat dalam kelab supaya orang yang berat dia terasa hati. Tahu? Dia akan belajar untuk seimbangkan diri. Kan? Sebab bila kita belajar untuk seimbangkan diri, dia akan burn more fat lah. Itu yang kita belajar dalam fitness. So, nampak Ustaz pandai tak? Dia pandai guna cara dia ambil 2 kerusi. Dia ambil 2 kerusi. Itulah Ustaz Azman Ustaz Azman. Ada kisah Ustaz Azman ni macam mana, bukan mudah untuk kita Ustaz naik ke dalam kelab saya ni bukan sesuatu yang mudah, tapi Allah hantar tu kita sendiri pun tak jangka. Kan? Kita sendiri tak jangka. Saya melalui kesusahan selepas saya rakan-rakan semua bulan pertama, bulan kedua dia orang datang tu, lepas tu dah tak ada orang datang dah. Kan? Saya melalui lah proses tu, tak ada orang datang ke kelab, hari-hari keluar bagi jemputan, pergi pasar malam, pergi pasar pagi, bagi jemputan, kan? Sampai ambil cuti. Dulu saya sampai terpaksa ambil cuti. Kan? Saya ambil cuti ataupun potong gaji. Potong gaji untuk nak pergi buat ni. Saya beli masa saya untuk impian. Kan? Untuk impian. Waktu tu rasa macam kecil-kecil lah kan. Kita pergi ke pasar, timbang orang apa semua kan. Tapi saya buat. Cuma taklah selalu, tak macam orang full time. Bayangkan kalau you sekarang full time, kan? You tak start strong every day, tak try, tak berusaha betul-betul. Kan? Kita tengoklah usaha yang orang yang sebelum ni yang offline. Kan? Ada kelebihan mereka. Walaupun mereka sekarang ni ada yang merangkak-rangkak, saya tahu. Banyak ada Herbalife yang baru nak datang semula, comeback, bila tengok online ni dia masih merangkak-rangkak lagi. Kan? It's okay. Take time to learn. Okay? Ambil masa untuk belajar. Okay? Okay, next. Ni saya panggil senjata doa. Nampak Ustaz berdoa tu. Sebab ada request nak tanya pasal Ustaz ni kan. Jadi saya ceritalah, ini cerita macam mana Ustaz nak berubah. Dia pun banyak kali dah cerita macam mana dia nak berubah. Tapi saya nak cerita bagi pihak saya lah. Bagi pihak saya. Okay. Memang Ustaz, saya antara orang yang saya tak mampu nak pergi ajak dia secara berdepan. Ada orang yang kita nampak, kita kenal dia, kita rapat dengan dia, contoh abang kita ke, sepupu kita ke kan. Tapi kita tak ada kekuatan. Kita tak ada kan, sebab yalah Ustaz ni dekat Membakut, memang sangat famous sebab dia imam masjid, pembaca khutbah kat masjid. Saya Ustaz juga tapi tak pernah dipanggil baca khutbah. Faham lah Ustaz jenis apa tu. kalau orang tak panggil baca khutbah tu kan. Tengok pantang dah ada berhenti kerja dah kata Ustaz rock. Okey, senjata doa ni saya tak mampu nak ajak Ustaz. Masa tu Ustaz dia memang saya nampak dia orang yang suka bisnes. Kan? Masa tu dia buat bisnes, dia adalah bisnes pelaburan lah, pelaburan. Jadi saya ternampak Ustaz ni pada satu tempat macam ni lah lebih kurang, cuma duduk, dia tertidur. Kawan-kawan dia orang mungkin baru balik roadshow ke apa kan, duduk kat kedai makan tu, dan saya kat dalam kereta. Kan? Waktu tu saya dah start buat Swiss cash, jual tanah Ustaz cerita dulu. Jual tanah. Jadi banyak benda yang yang kita nampak Ustaz dia mencari sesuatu. Dan Ustaz Azman bila buat sesuatu, saya nampak kualiti dia. Bila dia buat sesuatu tu dia bukannya biasa-biasa. Waktu dia buat pelaburan tu, saya ingat saya dia jadi number 1 top agent bulanan. Public mutual, insurans semua belasah. Ustaz jadi top dalam public mutual kot saya rasa. Kan? Dia jadi top. Kira waktu tu saya nampak kualiti tu tapi kita tak terdaya kan. Jadi saya doa satu benda, first kali saya doa, ya Allah ya Tuhanku, kau bantulah sahabat aku ni. Saya daripada dalam kereta, saya doa kau bantulah sahabat aku ni, tak kisahlah dengan cara apa pun. Kan? Sedih tengok dia tertidur tu nampak. Dari segi kesihatannya tu kita boleh nampak. Kan? Kita nak dia rasa macam kita, walaupun kita bukanlah tahu kita ni sihat ataupun tidak. Kan? Tapi
bila kita berubah, kita turun berat, kita makan benda yang sihat, kita lebih ringan, lebih excited kan. Jadi bila kita nampak orang lain, kita jadi kesian. Kan? Dah banyak duit. Okey, tu Ustaz bercerita tentang macam-macam bisnes yang Ustaz buat. Jadi itu kot yang menyebabkan saya rasa macam saya nak cerita tentang Herbalife, takut nanti dia ingat saya nak ajak dia buat bisnes. Kan? Tapi saya doa supaya Allah ubah dulu apa-apa pun lah bentuk. Dan alhamdulillah kita tak tahu doa kita tu dan doa siapa-siapa pun lah kita tak tahu. Allah hantar Ustaz naik ke kelab saya walaupun saya tak ada hari tu. Kan? Allah hantar Ustaz naik ke kelab saya dan dia di-serve oleh saya punya pekerja masa tu, Mahani tu. Dan dia turun tu, esok tu dia excited datang lagi. Dan esoknya tu saya jumpa. Yang best dia esok tu saya jumpa kan, dia tanya pasal bisnes, dia tanya kalau dia nak ajak orang dapat berapa ringgit. Kan? Ada dapat apa-apa. Saya pun cerita, saya nak cerita pasal 35%. Tapi Ustaz menolak. Ustaz menolak. Ni tak tahu Ustaz perasan ke tak kisah ni kan. Hari kedua Ustaz dah tolak dah. Dia menolak, kata Ali jangan cerita pasal-pasal bisnes, tak payah cerita lagi. Kan? Dia kata tak payah cerita lagi pasal-pasal bisnes. Saya pun tak apa Ustaz. 10 hari tu. Beres. Okey. So Ustaz menolak. Sombong lawan sombong ni. Bukan senang. Bukan senang ya. So itulah senjata doa. Kita tak tahu diamond ke apa ke yang Allah nak hantar kepada kita kan. Benda tu akan melalui proses. Okay, next. Semua dah tahu kisah Ustaz macam mana dia bermula. Dia turun berat. Mula-mula inilah. Kemudian proses saya nak ajak dia ke event. proses saya nak ajak dia ke event. Masa tu event yang ada first time kami buat STS dekat Beaufort. Alhamdulillah saya dapat jemput Ustaz. Ada gambar tu masih ada lagi. Kemudian saya jemput lah waktu tu siapa yang naik 42, 35 kan, yang start duk ajak-ajak kawan apa semua, saya start ajak pergi event. Waktu tu saya tak cerita lagi, tak berani nak cerita pasal extravaganza. Kan? Padahal kita boleh cerita je. Tapi saya tak cerita masa tu, saya cuma ajak pergi event. Ada masa tu lah, Ustaz dia baru naik 42 kot. Yang ni saya dengan isteri masih ingat lagi. Kami pergi ke satu event ni tak ada orang. Kan? Orang tak datang. Yang ada dalam 5 orang lah. Saya, J, kemudian dia bawa guest speaker seorang lagi dengan suami dia. Kemudian yang jaga ni. Kan? Bayangkan tak ada orang. Kami buat HOM mingguan, tak ada orang. Dan itu HOM terakhir Beaufort. Beaufort punya HOM. Dan saya balik tu, saya rasa macam ya Allah, aku jemput semua orang, kenapa dia orang tak datang? Kan? Aku jemput dia yang cakap nak buat bisnes pun tak datang apa semua kan. Tapi sekarang ni bila kita dah melalui proses tu, macam saya cakap tadi kita datang sini bukan kita nak belajar jadi kaya, tapi kita nak belajar supaya kita pandai, kita lebih bersedia untuk menjadi kaya. Kan? Kalau you tak bersedia dengan cabaran-cabaran sekecil itu, cabaran nak membina organisasi sebegitu, itu cara pembinaan manusia. Kan? Kita bukannya bela kambing. Yang kita boleh tunjuk satu tempat, kita boleh ajar dia satu tempat, dia pergi je satu tempat. Tak. Yang kita nak jaga ni adalah manusia. Kita tak boleh nak kawal orang ni nak buat macam ni, orang ni nak buat macam ni, orang ni nak buat macam ni. Tak. Kita tak boleh nak kawal. Itu ada Jack Ma kata dalam organisasi dia kan, dia bukannya semua orang yang sama kan, dia ada berbeza-beza. Ada orang cikgu, ada orang mungkin dia kontraktor, ada orang dia profesor. Jadi semua tu kita tak mampu nak kawal. Apa yang kita boleh buat adalah kita usaha. Usaha mengajak. Kita yang faham, kita yang faham kenapa pentingnya pergi HOM, kenapa pentingnya hadir SRD. Kita ajak. Kita yang ajak mereka. Mereka hadir atau tidak, last minute ke kita ajak ke apa ke kan. Yang penting kita yang
ajak mereka dan kita pun hadir. Okey? Itu yang penting. So extravaganza, first time saya pergi extravaganza. Dan first time jugalah saya buat satu keputusan. Ada ke supervisor yang tak beli lagi tiket extravaganza? Semua beli kan? Saya bersangka baik, semua beli, insyaAllah. Siapa yang tak beli 10 minit lagi, ya Allah, sejam dah ke? InsyaAllah, tabarakallah. Okey, saya cepatkan. Terima kasih. Saya pergi extravaganza ni dalam keadaan yang sangat sangat down, because hari extravaganza tu adalah hari due anak ketiga saya. Hari due. Jatuh pada hari due. Saya dah beli tiket, kemudian last minute saya beli tiket kapal terbang dan isteri benarkan saya pergi. Dia bagi tahu, abang bagi tahulah kat baby, kata nanti lepas abah balik extravaganza, abah ni lah keluarlah. Jadi saya pesan. Saya pergi extravaganza, pelbagai cabaran saya terima dekat extravaganza, sesat di Singapura sampai pukul 2 pagi di di backpackers, gelap-gelap tak boleh buka lampu, takut ganggu orang. And then saya pun masuk tidur terus. Esok pagi saya digerakkan oleh bunyi shaker. Rupanya atas bawah kiri kanan kat katil tu semua shaker. Keluar-keluar nak pergi basuh shaker, nak minum shake pagi kan. Semua beratur basuh shaker. Kat situ mula saya jatuh cinta dengan Herbalife. Saya start nampak it's not myself, ada ramai lagi, banyak lagi yang rupanya sama dengan kita. So alhamdulillah, pelbagai cabaran saya pergi extravaganza, saya balik malam tu, pagi tu pukul 2 pagi macam tu, isteri saya melahirkan anak saya, jadi anak bongsu lah, community shaker. Anak saya bakal presiden team, insya-Allah, doakan. Dia lahir sehari selepas saya balik extravaganza. Okay, next. Saya balik extravaganza tu, saya jadi excited. Saya mula mengajak rakan-rakan yang secara online. Semasa saya buat kelab, saya rajin post dekat kelab, saya rajin post online. And then saya mula ajak. Saya ajak dia orang pergi HOM. Saya put them to system. Saya daripada jauh. Saya tak mampu nak ni apa-apa. Saya just put them to system. Ajak dia. Macam semudah kita bagi link sekarang ni. Ajak je. Orang masuk tak masuk tu tak apa. Last minute follow up balik. Dan inilah online coaching cara saya dulu. Saya buat posting Facebook. Kami buat group BBM. Kemudian saya invite mereka ke HOM setempat. HOM setempat. Dan dari situlah terbina. Terbina mereka, dan alhamdulillah daripada pembinaan ni saya buat online dan offline. Kelab saya buat, online pun saya buat. Dan alhamdulillah tahun 2013 saya qualified get team member. Okay, next. Kita nak cepat. Kemudian berlakulah sesuatu. Selepas saya qualified get team member, memang nak qualified tu agak struggle sikit. Banyak benda yang berlaku. Ada saya tak kata unsur paksaan lah. Kita nak tunjuk sesuatu, tapi banyaklah Allah nak uji, banyak yang berlaku. Dan kemudian, okay, next, boleh next. Ini yang berlaku. Mei saya qualify. Kalau you tengok 2013, Mei saya qualify sebagai not so strong, tak strong sangat sebagai seorang get team. VP cuma 3,000, tak sampai 4,000 pun. Tapi masa tu rakan-rakan di Semenanjung start mula membina organisasi mereka, berada di HOM setempat, sistem setempat. Cuma selepas itu, semua COI, semua rakan-rakan saya, selepas itu adalah berlaku sesuatu dan saya punya organisasi semakin menurun, semakin jatuh. Kehilangan satu. Bulan pertama dah kehilangan satu whole team. Kemudian kehilangan lagi, ada yang tarik handbrake, banyak tarik handbrake lah. Banyak yang tarik handbrake. So waktu tu saya cuba untuk adapt. Dan saya masih lagi cuba untuk cari customer baru, bantu cari customer baru, bina supervisor baru. Tapi dia makin jadi, saya struggle sebab saya kehilangan rakan. Saya buat bisnes, saya bergantung kepada rakan. Kita buat bisnes, ingat jangan letak, okey, aku buat ni bersama-sama keluarga. Thank you. Linda boleh mesej sekali lagi tak? Ingatkan berapa minit lagi. Okay, next. Kemudian start daripada sini,
tak pernah turun. Jatuh sehinggalah isteri saya masa tu dia dapat pindah ke Perlis. Saya buat decision, saya nak pindah sekali ke Perlis. Saya balik Perlis, dalam erti kata saya lari dari perkhidmatan. Saya lari dari perkhidmatan. Saya tengah cuti tambah gaji, saya lari. Saya lari balik ke Perlis dan saya bina satu cara baru. Saya tengok waktu tu banyak orang duk buat fit club. And then saya buat satu fit club. Free, orang datang. Jadi saya boleh bantu rakan-rakan Herbalife yang ada situ, ada Mil Team Amiza. Kak Amiza bawa dia punya team, dia datang. Executive supervisor. Kemudian masa ni lah rakan-rakan saya yang lain, mereka tak dapat nak follow. Mereka tak dapat nak follow. Saya struggle to bring people to get into the programs. Tak dapat customer baru sebulan. Kalau dulu 2, 3, 4 orang customer baru, dah makin tak ada customer baru kan. So next. Kat sinilah berlaku earthquake dalam organisasi saya. Dan saya pun jadi terkejut. Terkejut sebab masing-masing sebelum ni buat roadshow, timbang orang tepi jalan. And then tiba-tiba dia punya leadership tukar. Dah balik Perlis pergi buat fit club pula. Yang lagi susah. Ada orang dia tak mampu nak buat fit club. Dia jadi gempa bumi. Dia orang rasakan benda tu ni. Saya tak ajak pun, tapi saya nak tunjuk contoh. Cuma waktu tu dah jadilah gempa bumi dalam organisasi saya. Dan next. Next banyak ni. Tapi saya tak pernah putus asa. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang struggle, saya cuba untuk belajar. Waktu tu nampak peluang. Saya diajak oleh Mil Team Amiza untuk pergi ke Manila. Belajar sistem bayanihan. Saya pergi bersama rakan-rakan yang lain. Ada banyak rakan-rakan di dalam ni. Coach Ismail ada. Millionaire Team Yati ada bersama-sama. Ada Get Team member, Kak Liza ada. Mus'ab ada. Banyak. Alhamdulillah. Saya biasalah. Saya student, suka duduk belakang. Yati tengok. Dia duduk depan. Okay, next. Terus. And then balik saya buka kelab. Saya buat. And then next. Kemudian bila buka kelab, saya upgrade lagi. Bayanihan tak tahu Bayanihan tu satu sistem kelab nutrisi dalam Herbalife. Kemudian saya buka kelab lagi. Saya ubah. Saya keluar daripada Bayanihan. Saya buat kelab nutrisi campur fit club. Daripada situ sebab terbinanya datangnya orang-orang muda. Ni orang-orang muda ni. Yang datang ni dia orang nak suka fitness, dia orang tengok kita fit kan, buat game baru. So dia orang pun datang masuk. Saya bebaskan mereka untuk melakukan bisnes dalam unsur macam ni kan. Tak ada paksaan. So dia orang buat team, sport team, tapi semua guna nutrisi. Okay, next. Badan sadar-sadar ni, geng sadar cepat-cepat. Kemudian ni adik ni, Masya Allah, Tabarakallah. Dia bermula daripada kelab nutrisi fit club saya. Dia datang. Dia datang, saya tak suruh dia guna shake lagi. Saya suruh dia datang dulu nak tengok dia punya kesungguhan. Dan Alhamdulillah lepas itu dia percaya kepada saya, dia seqah kepada saya. Dan dia datang masuk WLC. Bulan pertama tak turun berat pun. Naik berat lagi. Alhamdulillah dia kekal berada dan saya tahu dia percaya. Dia percaya. Kita tak boleh nak bagi orang percaya pada kita. Kita tak berhak. Tapi kita boleh buat sesuatu supaya orang rasa senang hati dengan kita. Dan Alhamdulillah sekarang dia dah world team member. InsyaAllah doakanlah siapa saja yang berada di dalam gambar ni, semoga mereka dapat mencapai kejayaan. Okay, next. Ni dia start conduct. Dulu saya seorang yang conduct senaman. 1 tahun conduct senaman, tak ada apa-apa dan Alhamdulillah Allah hantar. Okay, next. Sorry tak dapat, saya ada 1 minit lagi. Saya nak share cepat. Okay, ini puteri yang ada di dalam organisasi saya, first line saya. Alhamdulillah Allah hantar dia. Mereka berdua ni memang sangat luar biasa kan. Walaupun seorang ni salah seorang saya kata kat sini dia tarik handbrake kan, tak ada masalah. No problem kan. Dah ada handbrake kita tarik jelah kan. Melainkan tak ada handbrake tak boleh nak tarik. Bahaya bila tak ada handbrake ni, bahaya sebab
boleh langgar dinding, mati langsung tak buat bisnes. Better ada handbrake, so kita boleh tarik sikit-sikit kan. No problem. Okay, next. Mereka berjaya membina organisasi. Nampak tu ada Fadlina. Waktu ni Fadlina Halifah dia support mereka, sebab saya waktu tu saya sedang saya masuk mengajar balik. Saya struggle sangat dalam kehidupan saya masuk mengajar balik, tapi saya punya supervisor ni mereka tak putus asa. Mereka tetap buat, tetap mencari. Walaupun saya kat sana, saya duk cuba-cuba online coaching, duk cuba buat sendiri-sendiri, tapi tak boleh ni sebab saya tak buka. Saya tak buka. Okay, next. Teringat cerita Fadlina Fadlina ada dalam ni saya teringat cerita dia. Sorry saya tambah 1 minit lagi. Saya teringat cerita dia datang kat kelab pada satu malam. Sorry Fadlina, saya kongsi cerita ni supaya you boleh ingat semula. Boleh ingat semula. Okey, Fadlina ada datang jumpa saya nangis-nangis ni. Nangis-nangis keluar daripada kereta, dia berkongsi. Waktu tu dia selalu datang kat kelab ni lah. Dia kongsi bank telefon kereta dia dah 3 bulan tak dapat bayar. Bank telefon bank telefon nak tarik. Jadi saya cakap saya pun 3 bulan lepas bank telefon nak tarik kereta. Jadi saya pun berkongsi lah. Pakar saya dah melalui pengalaman nak kena tarik kereta. So saya jadilah seorang leadership yang pakar, berpengalaman, pernah nak kena tarik kereta. Saya kongsi dengan dia. Saya kata, saya ceritalah, it's okay macam ni, buat macam ni kan. Masya Allah, tabarakallah. Kita pun kereta nak kena tarik, kita bagi nasihat kat orang. Ini nampak pembinaan mereka, alhamdulillah. Okay, next. Ini tim saya. Ini Ustaz Nur Azman. Tadi saya share dia punya ni kan. Ustaz Nur Azman ni daripada dulu dia bagi tahu dia nak buat daripada rumah. Memang permulaan dia waktu dia bermula boleh nampak dia buat semua benda dia nak buat daripada rumah. Dia sebut daripada rumah. Dia nak orang datang rumah dia, leadership datang rumah dia. Kalau boleh dia nak bercakap je dekat FB dan setiap hari dia buat benda tu 5 tahun tanpa jemu. Bayangkan saya sendiri sebagai upline pun selalu post juga tapi tak sebanyak dia. Kita tengok pun kadang-kadang ya Allah banyaknya kan. Dan alhamdulillah semua itu dia datang semula. Ingatlah apa yang kita post hari ni ia akan jadi simpanan. Simpanan untuk kita guna nanti. Okay, next. Ini perubahan. We don't grow when things are easy. We grow when we face challenge. Okay, next. 2013, 2014 saya pergi ke event. 2015 saya pergi event. 2016 last saya pergi event. 2017 2016 tu akhir tahun saya masuk mengajar balik, saya total loss. Saya punya attitude total loss. Sebab saya berada dalam suasana yang sangat tertekan, saya terpaksa gadai banyak benda, dan sehingga terjadi sesuatu yang saya rasa saya nak bunuh diri pun ada, dan akhirnya Allah hantar bantuan KPM telefon semula untuk saya hadir. Saya boleh masuk mengajar balik. Dan tanpa ni saya terus buat keputusan pergi ke Sabah balik. Cuma 3 bulan je saya sempat kat sana. Tak tahan, saya lari balik. Tak tahan, lari balik. Lari balik. So 17 tu saya dipanggil balik, saya mengajar di Shah Alam. Dan waktu itulah saya jumpa Yati. Terserempak Yati dekat gym. And I see the different lifestyle. Saya nampak different lifestyle. Dia world team member. Saya get team member masa tu. Saya nak pergi ke gym, saya kena habis masa tu mengajar. Kemudian stressful. And then Coach Yati, dia boleh. Yati memang ada je kat mana-mana. Dia best friend kepada everybody. Luar biasa. Saya boleh nampak dia sangat orang kata independent. Dan itu yang menjadikan saya menulis surat kepada KPM bahawa saya ni memang tak bersedia untuk sambung menjadi guru. Next. 2018 saya pergi ke Spectacular untuk menghargai ustaz
Ustaz Azman first time dia dapat masuk VIP. Kan? Dia bawa tim, first time dia bawa tim yang banyak. You bayang ada satu gambar tu, tudung belang-belang tu, Cikgu Siti tu. Tak tahu apa lagi. Masa tu tak tahu apa 25%. 25%. Saya datang nak menghargai Ustaz. Kan? Saya hadir ke event untuk menghargai Ustaz kerana saya tak dapat VIP pun. Tapi Ustaz dapat VIP, saya datang nak menghargai dia. Saya tetap bercakap. And then selepas tu saya jumpa Dries, saya punya presiden team. Dia cakap no problem Ali. Play your basic supervisor game. Dia bagi tahu secara teknikal terus. Requalification. Kan? Dia kata play your basic supervisor game. Kalau you sekarang ni struggle macam saya nak buat 100 VP pun susah, kan? 200 VP pun susah. Ingat letak satu target. Jangan letak tinggi-tinggi 2000. Saya mungkin tak suruh letak target yang tinggi, tapi ingat you punya basic game. Supervisor ingat you punya basic game is requalification. Why we need to requalify? First, you kena ada tu. Dan inilah yang menyebabkan Dries dia betulkan attitude saya, dia cerita secara teknikal. Kan? And then alhamdulillah saya balik next boleh tak nak cepat. Next 2 Februari saya balik daripada ni, saya dipecat daripada KPM. Jadi siapa yang tanya, saya ni bukanlah guru berhenti ataupun pencen, tapi saya dipecat daripada KPM. So tak ada apa-apa kelebihan lah. 10 tahun saya dalam KPM, saya tak ada apa-apa kelebihan, saya telah dipecat. Waktu tu berlakulah earthquake yang kedua. Saya rasa waktu tu bersedia tapi tak bersedia. Kan? Jiwa bersedia tapi mental tak bersedia. Saya murung jugalah, 1 bulan 2 bulan saya murung. Tapi inilah isteri saya lah berkongsi ni. Dia kata ini cara Nabi ajar kita. Kan? Jika kita dapat sesuatu yang menggembirakan, kita bersyukur. Tapi bila kita dapat kesusahan, kita kena belajar bersabar. Kan? Dan itulah saya respect isteri saya sebab dia lebih sabar daripada saya. Kan? Itulah. So sampai sekarang lah. Kalau orang kata siapa orang penting, saya boleh katakan isteri lah. Orang penting saya. Next. So it's important to learn mistake, but it's better to learn from other people mistake. And it's best to learn from other people success. Maksudnya penting untuk kita belajar daripada kesilapan kita, tapi lebih baik kita belajar daripada kesilapan orang lain. Kita dengar kat event kesilapan orang lain. Tapi paling bagus adalah belajar daripada kejayaan orang lain. Dia akan accelerate kita punya kejayaan. Bukti dia. Next. Saya pergi IoT 2019. 1 tahun 2018, tahun yang sama Ustaz pergi IoT, saya tak pergi lagi. Tim saya pergi IoT. Tim ada SV saya yang pergi IoT, saya tak pergi lagi sebab saya tengah fight dengan saya punya attitude. Kan? Kita masih fight dengan saya punya attitude. Dan sampailah saya terbuka hati. Mungkin ada orang yang mendoa, kita tak tahu. Kan? Tim saya mungkin diorang pergi, diorang doakan. Waktu tu saya tak nampak apa dalam IoT. Dan sehinggalah saya pergi IoT 2019, it change. Perubahan. Itulah, lagu dalam IoT tu sangat memberi kesan kepada saya. Sebab first time pergi. So saya pergi dan saya balik, saya nampak satu benda iaitu kita kena belajar dengan orang lain. Walaupun dulu saya jadi get team, saya pernah buat sistem-sistem group online apa semua kan. Tapi no, kan? Bila kita tahu kita ada silap, kita belajar daripada kesilapan. Kemudian kita belajar daripada kesilapan orang lain. Dan lebih baik adalah kita belajar daripada kejayaan orang lain. Sebab bila kita belajar daripada kejayaan orang lain, itulah yang akan push kita go more to our success. And bila saya balik, okay next. Sorry tangan-tangan macam tu. Bila saya balik, kesan daripada IoT, kan? Ustaz mula membina dia punya pasukan. Dalam perjalanan bukan saya kata tak ada cabaran. Ada cabaran. Setiap kali ada cabaran Ustaz akan telefon. Telefon saya. Time gembira dia akan telefon, time sedih pun dia akan telefon. Yang tu yang best dia. Kan? Time nak share pendapatan, telefon. Iyalah kami dulu berapa je pendapatan daripada Herbalife kan. Saya mungkin waktu tu 5-6 ribu, dia 3 ribu kan. Sekarang ni bila
kita duduk dalam circle tu hanya kita je boleh bercerita. Dan alhamdulillah Ustaz dapat melahirkan tim yang sangat besar yang dia nak benda tu berlaku. Dia nak cara begitu. Dia boleh ajar, mengaji, dia boleh sampai, dia boleh buat live kan. Dan you bayangkan, kalau you perasan saya cakap tadi, dia berimpian leadership datang ke rumah dia. Kalau you tengok posting-posting dia kan, bukan leadership dia je datang ke rumah dia, tapi leadership luar pun datang ke rumah dia. Itu yang dia impikan dan itu yang Ustaz bina. Dan alhamdulillah memang Ustaz deserve to get Millionaire Team and even more. Doakan perjalanan Ustaz Azman ke Millionaire Team 75. InsyaAllah. Doakan bulan ni first cut insyaAllah. Okay, next. Di dalam tim Ustaz Azman ada ramai orang yang luar biasa. Dan Kak Siti ni salah satu yang lahir daripada tim Ustaz Azman. Bayangkan hadir Spectacular Zero 25%, setahun kemudian get team. Luar biasa kan. Di bawah tim Kak Siti pun lahir supervisor yang luar biasa. Okey, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Allah je yang tahu, is within apa yang ada di dalam kita punya, di balik nafas kita Allah tahu. Niat di balik nafas kita pun Allah tahu. Okey, next. Boleh next cepat. You buka ni boleh tak? Boleh share, okey. Buka secara ni pun boleh. Bagi nampak screen ni tu. So okey, thank you. Boleh macam ni Tak apa supervisor kan. So ingat kalau kita ada nikmat yang ditarik, saya pun pernah beli kereta guna Sleek Herbalife, saya pernah beli kan. Tapi Allah uji kereta ni ditarik, bukanlah tarik nikmat, saya terpaksa jual. Saya terpaksa jual. Jual pula bukan jual cara yang mudah. Saya terpaksa jual dengan sambung bayar. Kan? Tapi Allah hantar orang Herbalife juga pakai kereta ni, dan orang Herbalife yang sangat baik. Setiap bulan bayar. Kan? Setiap bulan bayar sampai sekarang. Dah ujung tahun ni dah nak habis dah. Dan ingat apa saja ujian yang kita lalui, insya-Allah Allah akan ganti dengan lebih baik. Saya taklah kata ini kereta impian saya, tapi saya tahu saya semua hidup tak pernah pakailah kereta-kereta Jerman ni. Kan? Memang jakun sikit lah. Pokok kelabu asap sikit tengok. First time duduk dalam BMW. Kan? Jadi bila nak ambil gambar tu memang malu-malu. Orang kampung ni malu-malu sikit. Jadi saya tutup sikit lah bagi tak nampak. Kan? Segan orang nampak BMW. Tapi tak apalah, itu yang Allah nak bagi. Apa yang kita mampu kita cuba. Kita cuba buat. Tapi inilah yang saya syukuri. Bila Allah bagi kelebihan kita syukur. Okay? Next. Next. Okay. Yang inilah masalah yang saya nak sekali sekarang. Dan alhamdulillah sangat banyak masa. Even tak ada masa. Semua benda saya nak buat untuk bisnes saya ni. Kalau boleh nak bercakap dengan supervisor setiap masa kan. Kita sebagai leadership, kalau ada supervisor, kalau boleh nak call dia, nak tanya dia setiap masa. Tapi kita tak berani. Bukan tak berani, kita tak nak nanti terlalu terganggu. Okay? So memang impian saya nak menua dengan sihat, dengan isteri saya. Itulah yang terakhir. Dan of course lah impian tertinggi saya adalah saya nak jadi seorang presiden tim seperti Abang Extravaganza kita tu. Kan? Saya nak jadi presiden tim macam dia, sebab saya tahu kan, bila jadi Millionaire Team pun kita dapat tengok, walaupun pada tahap ini kita dapat tengok pelbagai manusia melakukan perubahan diri 365 darjah kan, 180 darjah perubahan diri. Jika saya boleh berubah, anda juga boleh berubah. Jika saya berani untuk menghadapi cabaran, bersabar untuk menghadapi cabaran, if you start now, you akan berani untuk menghadapi cabaran, whatever it takes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam
saya tak cukup 1 jam session dengan Cikgu Ali ni, penuh nota saya ambil. Subhanallah. Marilah kita teramam sekejap. Tu actually Cikgu Ali sangat-sangat inspiring. Okay, sekarang saya nak minta semua orang kita doakan Cikgu Ali dan tim dia, Kak Azman, Kak Siti, untuk Cikgu Ali especially untuk go for first cut million 75. Kita doakan sama-sama dan kita ucapkan terima kasih dekat Cikgu Ali untuk session yang sangat inspiring. Terduduk saya macam ni dengan sharing dia tadi, subhanallah. Okey, tanpa kita melengahkan masa, saya amatlah suka untuk ada satu lagi slot, jangan lari ke mana-mana. Kita satu lagi slot untuk last 5 minutes. Saya jemput Active Full Team Member Coach Siti Rizzo. Silakan.